Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nufara Wahida binti Abdul Wahid. I'm from 5 Parabi. Today I would like to discuss question 5 SOT at Math for before our pre-trial. So first, let's look at the question first. So diagram below shows a triangular base pyramid A, B, C, D. So means that dia adalah piramid but dia punya base tu adalah triangle. Okay. So dia bagi sini adalah information di mana BCD means that dalam triangle BCD angle C adalah 106. So triangle BCD dan angle C adalah 106. Okay. So ADB maksudnya angle D dalam triangle ADB. So triangle ADB di sini angle D adalah 40. Okay. So BDC angle D dalam triangle BDC. So mana BDC? BDC. So ini triangle dia. So angle D dia adalah 15. Okay. Dan A ke B ni adalah 10. Okay. Maklumat yang telah diberikan. So before kita nak jawab semua sekali ni, kita kena mudahkan urusan kita. Di mana kita keluarkan semua gambar rajah ni. So di mana saya keluarkan semua gambar rajah ni, saya dapat 4 gambar rajah. Okay. 4 triangle. Okay, 4 triangle dalam dan sekali maklumat dia lah. Okay, 4 triangle dan juga maklumat dalam satu gambar rajah kita untuk soalan ni. Okay, so first kali, okay, this one is info session for siapa yang tak hafal formula ke. Okay, so first kali untuk question yang pertama sekali adalah dia nak length BC. So length BC dekat mana? Okay, satu kita boleh ambil dekat sini, satu dekat sini. Okay, nampak tak? Bila kita cerakinkan semua bentuk-bentuk ni, kita boleh tahu macam mana. Okay, kat sini ke kita boleh ambil. So, paling penting kita kena cari yang ada 3 maklumat. Okay, 3 maklumat yang bersesuaian lah. Di mana dia ada 2, sama ada 2 length satu angle ataupun 2 angle satu length. Okay, but kalau kita nak sini, memang 3 maklumat untuk saya labelkan ni triangle 1, triangle 2 dan triangle 3 dan triangle 4. Okay, mudah. Okay, untuk triangle 3 ni, saya kalau kita tengok balik ini, walaupun ada 3 maklumat tapi dia tak memenuhi syarat di mana dia ada 3 angle but dia tak ada langsung length dia. Okay, sebab tak ada length kita tak boleh guna. So apa kita boleh buat, kita cari another way lah. Contoh kita nak cari BD dulu. Sebab kita boleh guna yang ni, cuma kita kena cari benda lain dulu yang berkaitan dengan triangle lain. Okay, contoh kita cari BD. So BD ni, okay, first kita cari BD, side untuk BD. So BD ni ada dekat sini sahaja. Okay, dengan sini lah. So kita boleh guna yang ni. Sebab apa? Sebab dia penuh maklumat dia. Iaitu 2 angle. Okay, sampai 3 angle pun ada. Dan 1 length. Okay, so untuk BD kita gunakan sine rule je. Sebab apa? Sebab untuk angle ni kita boleh guna angle ni sebab dia ada pasangan dia. Okay, lepas tu kita nak cari BD kan. So BD pasangan angle dia ada tak? Okay, ada. So kita boleh guna sine rule. Di mana BD is over sine of 50 is equal to 10 over sine 40. So kita akan dapat dia adalah 11.92. Okay, yang pertama dapat dah. Sorry, ini adalah BD. Okay, kita dapat BD. So, apa-apa pun kalau dah dapat, okay, kita kena tulis. Okay, tulis bagi kita faham. Bagi kita tahu mana yang dah dapat. So, kita dapat BD dah kan. So, sini adalah 11.92. Sini pun 11.92. Okay. Sebab apa sama? Sebab dia bersambung. Kat sini kita nampak dia bersambung kan. Okay, seterusnya, lepas dapat BD, okay, automatik dekat sini kita boleh gunakan triangle ni. Sebab apa? Sebab dia dah memenuhi syarat di mana okay, ada 3 angle lah. Okay, ataupun 2 angle, 1 length. So, kita boleh gunakan sine rule juga. Sebab apa? Kita nak cari line BC kan. So, line BC dia punya pasangan angle dia ada dah. Iaitu angle D. Dan untuk satu lagi pasangan tu equalkan dengan dia adalah this one pasangan di mana angle C dia dah ada pasangan yang kita cari iaitu BD tadi tu. Okay, so masukkan dalam sine rule di mana BC is over sine 15, okay, is equal to 11.92 yang kita dapat tadi BD tadi tu over dia punya pasangan adalah 106 sin 106 sin 106. Okay, kita akan dapat BC adalah 3.209. Okay, bila dah dapat maklumat, apa kita buat? Kita kena tulis. Okay, 3.209. Sini pun 3.209. Okay. So, ada lagi tak? Okay, tak ada dah. Yang tak bersambung. Okay. Okay, seterusnya, kita dah selesai untuk soalan A.
Okay, itu sahaja untuk soalan A. So next kita tengok kepada soalan B. So soalan B ni sedikit keliru. Okay, untuk area dia adalah untuk area untuk triangle ACD. So kita tengok dulu mana area ACD kan, triangle ACD. So triangle ACD ialah yang ni. So sangat meningkat sebab apa? Tiada satu pun maklumat. Okay, tiada satu pun maklumat yang diberi. Okay, di mana kalau tak ada satu maklumat pun, okay, kalau kita ada yang keliru, di mana dekat sini ni, dekat angle D ni, kita boleh tolak. Sebenarnya tidak boleh tolak. Okay, tidak boleh tolak, tidak boleh cari begitu saja. So, bila tak ada maklumat, kita kena cari dulu maklumat untuk length ni. Sebab length ni dia berkaitan kan, dia berkaitan dengan triangle ni ataupun triangle ni, dia berkaitan. Okay, jadi kita boleh cari dulu length dia. Okay, first kita cari length apa? Okay, kita akan cari length CD. So, kenapa cari length CD? Sebab dekat triangle ni lah paling penuh maklumat. So, kita boleh je cari triangle CD. Guna apa? Guna sine rule. Sebab apa? Sebab dah semua ada pasangan dah. Ini, kita ada pasangan angle dia untuk cari CD. Okay, kita boleh gunakan sama either this one or this one untuk gunakan sebagai equal pasangan tu. Okay, so, macam saya gunakan pasangan C juga. So, this one lah. So, saya akan dapat CD adalah, kita selesaikan yang ni. And then kita akan dapat CD adalah 10.63. So, after dah dapat, terus tulis 10.63. So, nampak tak? Lebih sistematik kita tengok sini. Lebih banyak. Okay, maksudnya maklumat sini dah penuh. Okay dah, selesai. Okay, so kat sini pula 10.63 yang berkaitan lah, yang ada relation. Okay. Okay, so seterusnya, after dapat CD, kita nak cari apa pula? Kita kena cari AD. Okay, AD nak dapatkan maklumat ni sebab kita tak tahu angle yang ni, angle yang ni, angle yang ni. So, kalau contohlah kita nak cari angle yang ni, supaya dia boleh tolak C ni boleh tolak, lepas tu nak tolak lagi dengan C ni, so lebih banyak jalan kira lah, banyak kerja. Jadi, lebih mudah kita cari length dia ni. Sebab apa? Dia punya side semua ni, dia adalah ataupun ada relate dengan triangle-triangle yang lain. Okay. So, yang tadi seterusnya kita akan cari AD. AD ni, okay, di mana kita boleh gunakan Pythagoras theorem. Okay, sebab apa? AD. Okay, this one. Kita gunakan satu. Di mana saya label triangle untuk kita gunakan triangle satu lah. Sebab apa? Sebab angle B ni adalah 90 degree. So, kita either boleh gunakan Socatua ataupun kita boleh gunakan Pythagoras theorem. Okay, macam saya gunakan Pythagoras theorem di mana saya ada dah length kedua-dua ni. Cuma kita nak cari apa? Kita nak cari hypotenuse dia lagi lah. Yang paling panjang dan yang opposite dengan 90 degree. So, 10 square masuk dalam formula je. Tambah dengan 11.92 square. Square root kan, kita akan dapat AD ni adalah 15.56. So, after dapat jawapan, masukkan maklumat 15.56. 15.56. So, saya tidak langsung triangle ni dah mula nak penuh. Okay. So, seterusnya nak cari apa lagi? So, kita boleh cari this one. Length lagi. Length of side lagi. Sebab kita tak boleh cari angle dia. Sebab angle dia kita tak dapat benda yang accurate. Dia bukan benda yang boleh kita mudah cari. Okay. Jadi, kita carilah length dia. Length dia mudah nak cari sebab dia relate. Okay, saya nak cari pula. Kita gunakan triangle. Kita gunakan triangle yang keempat. So, ini yang triangle yang keempat. Di mana triangle keempat ni saya gunakan Socatua juga. Sebab untuk this one, okay, dia adalah 90 degree tau actually. Dia 90 degree. Di mana kalau kita tengok balik kan. Kalau tengok balik ni, contoh bentuk ni. Okay, diagram ni. So, diagram ni dia nak dekat sama dengan diagram ni. Okay, di mana di sini adalah 90 degree. So, maksudnya dia lebih kurang macam ni lah. Okay, ini bahagian dalam dia. Bahagian dalam dia adalah 90 degree. So, bila 90 degree, automatik kita boleh guna, maksudnya C adalah 90 degree kan. So, automatik kita boleh guna Socatua ataupun Pythagoras theorem. So, saya gunakan Pythagoras theorem di mana saya ambil side ini dengan side ini untuk dapatkan this one. Okay. Okay. So, di mana 10 square tambahkan dengan 3.209 square. So, iaitu kita akan dapat 10.50. Okay. Dekat AC. Okay. Sorry, sekejap. Okay.
So seterusnya, apabila kita ada ketiga-tiga, okay, ni pun sama. Okay, so 10.50. Okay, apabila kita ada ketiga-tiga value of length, okay, apa yang kita perlu buat adalah di mana yang ini ni, bila ada 3 ni, tapi tak ada angle kan, kita boleh gunakan Heron's formula untuk cari area. Okay, Heron's formula tu macam mana? Okay, Heron's formula ni dia macam ni tau. Okay, dia akan dia first kita kena cari dia punya S. S ni adalah akan digunakan untuk dalam equation untuk cari area lah. So S adalah A tambah B tambah C, di mana overkan dengan 2. So A, B dan C ni adalah value of length of triangle. Okay, so kita akan dapat dah 3 ni. So kita just tambah, masuk je untuk dapatkan S dia dulu. Okay, after dapat S, yang kedua kita kena buat apa? Okay, kita nak cari area dia. Area dia, formula dia macam ni. Okay, area dia adalah formula macam ni, di mana S darabkan dengan S tolak A, darabkan dengan S tolak B, darabkan dengan S tolak C. Okay, so this one, okay, kita masukkan je. Sebab kita cari S tadi kan, tu function kita cari S. Kita nak gunakan dalam equation ataupun formula of area. So after that kita masuklah. Okay, S, okay, darabkan dengan S tolak A. So kita assume ni A. So S tolak darabkan dengan S tolak B. Kita assume ni B. Okay, dan S tolak C. Kita assume sini adalah C. Okay, so after kira semua menggunakan calculator, kita akan dapat 55.6078. So bila bundarkan, kita akan dapat 55.61. Okay, ini adalah area untuk triangle A, C dan D. So questions 5B done. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada questions C. So question C ni dia kata bahawa dia nak shortest distance, okay, from C to AD, means that from point C ni kepada pergi kepada line AD ni. So maksud kita akan buat satu line dekat sini, di mana line ni adalah 90 degree sebab dia dekat straight line. Okay, so first kali kita nak length ni kan. So length ni dia pasangan dia adalah angle D ataupun pasangan dia adalah angle A. So lebih mudah kita cari angle D ataupun ikutlah mana-mana pun boleh. So macam angle D ni kita gunakan apa? Kita dah ada pasangan dia yang dalam triangle yang besar ni, pasangan dia adalah 10.50. So angle D adalah pasangan dia adalah 10.50. So lepas tu dia dibagi, kita dapat dah length of other side dengan side belah ni juga. So bila macam ni kita boleh gunakan cosine rule. Sebab apa? Sebab dia tak ada pasangan, tak ada lagi satu angle boleh jadikan pasangan. Sebab ini dah complete dah pasangan dia, cuma satu lagi angle tak ada pasangan. Satu lagi length of side ni tak ada pasangan. So bila tak pasangan, kita gunakan cosine rule. So after that, bila kita gunakan cosine rule, okay, kita akan dapat lah. Okay, selesaikan macam biasa cosine rule ni. So the angle D adalah 42.252. So apa kita buat? Kita tulis balik. Okay, 42.252 degree. Okay, after that kita nak cari apa sebenarnya? Bukan nak cari angle tu lagi. Bukan kita nak cari angle D, but kita nak cari dia pasangan dia ataupun the shortest distance daripada C ke line AD. Okay, so kita boleh gunakan apa? Bila dah ada pasangan, okay, kita boleh gunakan sine rule. Okay, so kita dah ada pasangan yang ni satu, D dengan X ni, iaitu kita assume X ni sebagai shortest distance. Dan pasangan satu lagi adalah kita beri garis, ini akan jadi 90 degree kan. So dah ada angle. Angle ni pasangan dia lah, yang ini CD. So after that, kita masukkan je dalam formula sine rule. Okay, kita selesaikan. Sine 90 adalah 1. Okay, dan kita akan selesaikan ni darab yang ni. So kita akan dapat 7.148 after bundar. Okay, itu sahaja untuk soalan C. Okay, memang macam keliru, tapi bila buat susul dia akan dapat. Okay, itu dia. Thank you.